弟兄姊妹们，我们祷告。 Tuhan, kami kembali datang ke rumah-Mu pada pagi hari ini. 主啊，今天早上我们来到你面前， Di tengah situasi yang masih kurang baik bagi kami tetap memiliki kerinduan Sir- beribadah kepada Engkau. 虽然实际不能给我们平安安稳，但是我们仍然来到主面前。 Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami pada pagi hari ini dimanapun kami berada. 所以求主接近我们，无论我们在何处， Baik kami yang ada di gereja ini maupun kami yang berada di rumah kami masing-masing. 或者我们在家里听到，或者我们在教会听到。 Nah, Tuhan juga memberkati sarana internet yang kami pakai supaya boleh berjalan dengan baik. 求主帮助，让我们的网络都能够顺利的进行。 Tuhan juga bermurah hati kepada dua hamba-Mu di atas mimbar ini untuk boleh menjadi alat di tangan 求 Tuhan. 你也可怜你两位仆人能够成为你合用的器皿。 Dan setiap kami yang mendengarkan, kami juga membuka hati menerima akan kebenaran firman-Mu. 让我们每一个人听到的都能够打开我们的心，接受你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 靠主耶稣的圣名祈求， Amin. 阿门。 Saudara, selamat pagi semuanya. Dimanapun saudara berada, baik di dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing 我们 saudara 感谢 sekalian. 主，弟兄姊妹们平安。你在教会里面，或者你在每一个人的家收听的，愿主祝福大家。 Saudara, kita masih di dalam satu momen memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita membuka Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ke 15. 现在我们等待这个受难节与复活节，我们一起来思想约翰福音3章14、15节。 Yohanes 3, 14 sampai 15 berbunyi seperti ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 摩西在旷野这样祭蛇，人子也被照样被举起来，叫一切信他的都得永生。我做叫一切信的人在他里面的永生。 Saudara sekalian, setiap kali kita mengingat Yohanes pasal 3, kita selalu ingat ayat yang ke-16. 弟兄姊妹们，当我们知道约翰福音3章的时候，我们常常记得关于第16节。 Ayat itu adalah ayat yang sangat terkenal sekali di dalam Alkitab kita. 这个16节，3章16节在我们的圣经里面是非常的出名。 Tetapi hari ini kita tidak membahas ayat 16, tapi kita justru akan membahas ayat 14 dan ayat ke-15. 我们今天没有思想第16节，我们要思想13、14、15节。 Dan kalau saudara perhatikan Yohanes pasal 3 mulai ayat pertama sampai ayat ke-15 ini merupakan satu rangkaian percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi. 如果我们也思想约翰福音第3章，我们就知道这一章这一个经文是尼哥底母跟主耶稣的谈话。 Dan topik pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus itu adalah topik tentang keselamatan. 那尼哥底母跟主耶稣讲的话是关于救恩。 Bagaimana seorang berdosa bisa diselamatkan? 一个罪人怎么样他才能够得救？ Bagaimana seorang berdosa bisa diampuni dan mendapatkan hidup yang kekal? 一个罪人如何上帝赦免他，并且给他永生？ Saudara, Yohanes pasal 3 adalah bagian perikop yang sangat penting di dalam Alkitab kita. 约翰福音第3章是在我们圣经里面也是包括一个重要的属性。 Karena di situ Tuhan Yesus berbicara tentang prinsip-prinsip bagaimana manusia berdosa bisa diselamatkan. 因为在这里有很多的原则，主耶稣说我们如何罪人能够得着拯救。 Di dalam ayat ke-3 sampai ke-8, Tuhan Yesus bicara tentang karya Roh Kudus yang melahirbarukan orang berdosa. 如果第3节到8节如何主耶稣救赎罪人从罪恶里出来。 Dan di dalam ayat 13 sampai 15, Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya di dalam karya keselamatan. 13章到14节，主耶稣诉说他自己如何拯救罪人。 Maka hari ini kita akan memfokuskan ayat 14 dan ayat ke-15, Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya di dalam karya keselamatan. 那如果在14节、15节，主耶稣如何诉说他自己在救恩的工作里面？ Saudara perhatikan Tuhan Yesus memanggil dirinya sendiri dengan istilah anak manusia. 主耶稣自己称呼自己是人子，人子。 Saudara, apa istilah arti daripada anak manusia, the son of man ini? 人
指这一句话是什么意思。 Saudara, ini adalah istilah di dalam bahasa Aram, yaitu bahasa percakapan Tuhan Yesus pada masa itu. 这是一个他们的原住民的一个词句，在主耶稣的时代里面。 Jadi saudara, meskipun perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani, tetapi bahasa sehari-hari itu bukan bahasa Yunani, saudara, tapi bahasa Aramaik. 那么在这个主耶稣的时代，他们所用的原语不但是他们是阿拉诺这个语言。 Nah, saudara, secara aslinya istilah anak manusia itu artinya man, manusia, atau the man, orang itu. 那么人子这个意思就是说，在正的原文里面是哪个人？ Kita tahu, saudara, Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia memiliki dua natur, dua sifat di dalam dirinya. 我们知道主耶稣来到世界上，他有2个性格。 100% dia adalah tetap Allah, dan 100% dia sekarang jadi manusia. 那么100%他是有人性，100%他有神性。 Maka ada dua gelar yang Tuhan Yesus sangat terkenal, yaitu the Son of God and the Son of Man, anak Allah dan anak manusia. 那么我们知道，在主耶稣身上一个很出名的就是上帝的孩子，还有人的孩子。 Saudara, uniknya istilah anak manusia ini hanya dipakai oleh Tuhan Yesus bagi dirinya sendiri. 奥秘的地方，这个人子主耶稣只有用在他的身上， Tidak pernah orang lain memanggil dia dengan istilah anak manusia. 没有外人称耶稣是人子。 Murid-muridnya pun tidak pernah memanggil Tuhan Yesus dengan istilah anak manusia. 他的门徒们也没有称呼耶稣是人子。 Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus senang menyebut dirinya, memanggil dirinya dengan istilah anak manusia ini? 所以为什么主耶稣很喜欢用这个字句称呼自己是人子？ Karena anak manusia ini mewakili 3 hal penting di dalam hidup Tuhan Yesus. 因 Saudara. 为人子代表在主耶稣的生平当中有3个非常重要 Yang 的事情。 pertama berkaitan dengan pelayanan Tuhan Yesus sendiri. 第一个就是关于主耶稣对人的侍奉。 Kita sering membaca Tuhan Yesus mengatakan anak manusia berhak mengampuni dosa orang berdosa. 所以在这里常常说，人子有权柄来赦免人的罪。 Yang kedua, istilah anak manusia itu berkaitan dengan penderitaannya. 人子第2个意思就是关于人子所受的苦。 Sebab anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan akan disalibkan. 所以人子就交给这些这个前辈老的一辈来被钉在十字架 Dan 上。 yang ketiga, anak manusia itu berkaitan dengan kemuliaan yang akan dia terima nanti. Ketika Yesus berkata, anak manusia akan datang dengan kemuliaan dan diiringi oleh para malaikatnya. 第3个就是主耶稣要得着他的荣耀，就是好像说主耶稣来临的时候，有天使一起他降到世界，带着荣耀。 Jadi saudara lihat istilah anak manusia ini adalah istilah yang penting sekali. Bukan sekedar berbicara tentang kemanusiaan Yesus, tetapi juga berbicara tentang kemuliaan dan keilahian Tuhan Yesus. 所以人子不单单是说关于主耶稣是人的孩子，但是也是说诉说上帝的荣耀。 Dan Daniel di dalam pasal ke-7 ayat 13-14 mendapatkan satu penglihatan di dalam kemuliaan tentang anak manusia ini. 但以理在7章13、14节，他有一个他有一个意象。 Daniel berkata, dan aku melihat seorang seperti anak manusia dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. 我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来，被领到恒古，藏在这 Dan 面 apa yang 前。 Daniel lihat di dalam pasal ke-7 ayat 13 dan 14 itu tidak lain tidak bukan adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri. 但以理在7章13、14节，他所看的就是弥赛亚耶稣本人。 Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, anak manusia itu ditinggikan. 那么主耶稣告诉尼哥底母，人子将要被高举。 Saudara-saudara, apa arti istilah ditinggikan yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini? 那么主耶稣所用的一个字句就是人子也照样被举起来，是什么意思？ Biasanya istilah ditinggikan ini bernada positif, saudara. Sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia.
记起来，我们常常用这个字句是在正派的一方面，就是一个荣耀的一方面。 Tapi uniknya saudara di dalam Injil Yohanes, semua kata ditinggikan ini dipakai oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan penyalipan dan penderitaan dirinya. 那么在这里有一个特征，主耶稣常常说，人子将要被高举，是关于主耶稣要上十字架。 Di dalam Yohanes 8 ayat 28 Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu meninggikan anak manusia. 在这8章28节说，主耶稣说，你们举起人子以后， Itu berkaitan dengan penyalipan dirinya, saudara. 这就是关于主耶稣要被钉在十字架上。 Nah, yang paling jelas di dalam Yohanes 12 ayat 32 sampai 33, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Hal itu dikatakan untuk menyatakan bagaimana ia harus mati. 如果在约翰福音12章告诉我们，我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。耶稣这话也是指着自己将要怎么样死说的。 Jadi saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, anak manusia itu ditinggikan, ini bukan sekedar bicara tentang kemuliaan, tetapi juga berbicara Tuhan Yesus sedang menubuatkan akan kematiannya sendiri. 主耶稣告诉尼哥底母说，他要被高举，不但是说关于他的荣耀，但是也是说他要被钉在十字架上。 Bahwa kemuliaan yang akan Kristus terima itu tidak bisa dilepaskan daripada penderitaan yang harus dia alami melalui salib. 主耶稣说，得着的荣耀不能跟主耶稣在十字架上所受的痛苦脱离关系。 Saudara, ini satu konsep yang tidak bisa dimengerti oleh Nikodemus sebagai seorang Farisi, saudara. 那么这个尼哥底母，因为他是一个法利赛人，那么他对这件事情完全不能有一个好的想法。 Salib adalah satu momen yang sangat paradoks di dalam hidup Tuhan Yesus. 十字架在主耶稣的生平里面是一个非常重要的事情。 Di atas kayu salib Tuhan Yesus direndahkan serendah-rendahnya. 主耶稣在十字架上被降下来，非常卑微的这个程度。 Dia harus mati sebagai seorang penjahat di mata orang Farisi dan orang Romawi. 主耶稣应该要死，就好像那些强盗是罗马人定他的罪。 Tetapi pada saat yang sama, salib adalah satu momen di mana Kristus itu ditinggikan di hadapan Bapaknya. 同样的时间，十字架要被高举，就是上帝的荣耀。 Maka saudara, menurut saya Tuhan Yesus tidak salah menggunakan istilah ditinggikan. 所以我说，主耶稣用这个字句被高举，不是一个错误。 Karena di dalam salib itulah Kristus mengalami perendahan sekaligus mengalami peninggian dan 因 pengagungan. 为在十字架上，主耶稣被侮辱，但是在十字架上，主耶稣也是被高举得着荣耀。 Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus ini merupakan satu hak istimewa 主 bagi 耶稣告诉 Nikodemus. 尼哥底母，这是一个非常好的权柄，主耶稣得着的。 Karena Tuhan Yesus memberitahu bagaimana dia mati kepada Nikodemus mendahului bagaimana Tuhan Yesus memberitahu itu kepada murid-muridnya. 所以主耶稣告诉尼哥底母关于他的死，是事前比他告诉门徒更早。 Saudara-saudara, pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini menarik, saudara, karena ini sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. 主耶稣跟尼哥底母的谈话是一个非常重要，对我们大家非常重要。 Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang anak manusia itu harus ditinggikan, mengapa ditinggikan? 那这个时候，主耶稣说：“人子要被高举。”为什么主耶稣人子要被高举？ Nah, disinilah satu hal yang unik. Hanya muncul satu kali di dalam seluruh kitab Injil kita, 4 Injil kita, di mana Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan ular tembaga. 那么这奥妙的事情，在四本福音书里面，只有在这个约翰福音，主耶稣把它跟铜蛇一起比起来。 Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga, anak manusia juga harus ditinggikan. 就是好像摩西把铜蛇被高举起来，那么人子也是要被高举。 Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus memakai dan menganalogikan membandingkan dirinya dengan ular tembaga ini, saudara? 为什么主耶稣要把他自己跟铜蛇相比？ Tuhan Yesus yakin Nikodemus sebagai seorang Yahudi
pasti dia tahu akan cerita ini, saudara. 主耶稣知道，因为尼哥底母是一个犹太人，那么他必定知道关于铜蛇的事情。 Ini satu cerita yang sangat terkenal di dalam masa Eksodus, masa keluarnya bangsa Israel menuju tanah perjanjian. 铜蛇的事情非常出名，就是关于当以色列人从埃及跑出来的时候， Peristiwa ini dicatat di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. 这个事情是在是在申命书民数记21章4到9节。 Di mana dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu bangsa Israel itu ngomel kepada Tuhan. 那个时候呢，以色列人他们对上帝发怨言， Maka Tuhan mengirim ular tedung memagut mereka sehingga mereka banyak yang mati. 因为上帝差遣蛇来咬死他们。 Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat satu patung ular tembaga. Dan dikatakan barang siapa yang memandang akan ular tembaga itu, ia tidak mati tetapi akan tetap hidup. 所以上帝就吩咐摩西制造了一个铜蛇，系起来，每一个人看见这个铜蛇的时候，必不死亡。 Saudara, seorang pentafsir Puritan yang namanya Matthew Henry mengatakan, ini adalah mujizat terakhir Musa sebelum dia mati. 解经家说，这是这个铜蛇的事情，是摩西最后一个神迹实行出来。 Nah, peristiwa ini begitu terkenal, saudara, sehingga Tuhan Yesus pun tahu dan Nikodemus pun pasti akan tahu cerita ini. 铜蛇的事情，主耶稣已经知道，他相信尼哥底母也是知道关于铜蛇的事情。 Dan kita melihat antara Tuhan Yesus dengan ular tembaga ini terjadi satu paralelisme teologis yang begitu kental 如 sekali. 果我们看铜蛇的事情跟主耶稣被钉在十字架上的事情，这个是一同并行的走，非常符合。 Saudara, apa paralelisme antara Tuhan Yesus dengan ular tembaga ini, saudara? 那么这个符合，我们就对我们有什么意义？ Kalau saudara perhatikan bangsa Israel itu memberontak kepada Allah, lalu Allah memakai ular untuk menghukum bangsa 那 Israel. 么以色列人他对上帝反抗，那么上帝就叫这个蛇来咬死他们。 Tapi uniknya saudara, Tuhan juga menyembuhkan bangsa Israel 但是 pakai ular. 但是奥秘的一件事情，上帝也是医治这些以色列人，也是用蛇。 Tuhan tidak membuat mujizat kirim vaksin anti bisa ular, enggak, saudara. 那么上帝也没有寄疫苗给这些以色列人，让他们打预防针。 Tapi melalui patung ular tembaga itulah di sana terjadi kesembuhan bagi bangsa 但是 Israel. 接着这个铜蛇被告知，每一个人看了，他们就得着医治。 Saudara lihat hal yang sama juga terjadi di dalam diri manusia secara umum. 同样的事情也发生在我们每一个人的身上。 Manusia memberontak kepada Allah dan berdosa. 人对上帝反抗， Dan Tuhan juga mengirimkan manusia kedua yaitu Adam kedua yaitu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. 上帝也是差遣第二个亚当，就是耶稣基督，为了拯救我们每一个世界上的人。 Sama seperti Allah memakai ular tembaga untuk menyembuhkan bangsa Israel, Allah sekarang juga memakai Adam kedua, Yesus Kristus, manusia sempurna itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 主耶稣差遣他的铜蛇来拯救以色列人，现在主耶稣也差遣第二个亚当耶稣基督来拯救我们每一个在世界上的罪人。 Dan saudara lihat sebagaimana ular tembaga itu tidak berbisa, tapi justru menyembuhkan. Maka dikatakan anak manusia ketika datang ke dalam dunia itu juga dikatakan tidak berdosa, tetapi menyelamatkan orang yang berdosa. 铜蛇没有毒，但是铜蛇能够医治世界上以色列人，照样主耶稣没有罪，他来到世界上，上帝差遣第二个亚当，为要拯救我们罪人。 Saudara, ini paralelisme antara Tuhan Yesus dengan ular tembaga, saudara. 这两件复合的事情， Dan kedua-duanya harus ditinggikan supaya bisa dilihat oleh orang. 这两件事情应该要被告知，让每一个世界上的人都能够看到。 Ular tembaga harus ditinggikan supaya bisa dilihat oleh bangsa Israel yang mengalami keracunan. 铜蛇一定要被告知，使那些以色列人已经中毒的能够看见这个铜蛇。 Dan anak manusia, kata Tuhan Yesus, harus ditinggikan, disalib, supaya untuk menyelamatkan orang. 那么人子也是要被告知，因为每一个人都能够看到，因为他要拯救世界上每一个人。 Namun saudara, di antara
persamaan Tuhan Yesus dengan ular tembaga, 但是 di sana juga terdapat perbedaan di antara keduanya. 但是当我们看到铜蛇跟主耶稣有一样的方面，但是也有一面完全不同。 Saudara, di dalam masa Raja Hizkia, 2 Raja-Raja 18 ayat 4, akhirnya patung ini dihancurkan oleh Hizkia, saudara. 在列王记下18章世界，那么有一个这个铜蛇也是被西西家消灭。 Kenapa dihancurkan, saudara? 为什么要被消灭？ Karena patung itu telah menjadi berhala bagi bangsa Israel. 因为这个蛇成为以色列人的偶像。 Nah, inilah kecenderungan manusia selalu memberhalakan sesuatu benda mati. 所以这个人的这个人性常常把那些东西成为他们的偶像。 Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga itu bukan untuk jadi berhala, saudara. 上帝要人制造这个铜蛇，不是要人拜偶像， Tapi itu menjadi simbol keselamatan bagi bangsa Israel. 但是这个铜蛇成为一个象征，就是救恩的象征，为以色列人。 Tapi bangsa Israel telah menjadikan itu satu berhala, maka Hizkia menghancurkan ular tembaga 但 tersebut. 是这个铜蛇以色列人拿了成为偶像，所以西西家王把它消灭。 Saudara, perbedaan lainnya antara Tuhan Yesus dengan ular tembaga adalah ular tembaga itu hanya bisa menyembuhkan penyakit jasmani orang Israel. 那么神跟这个铜蛇，上帝跟这个耶稣跟铜蛇不同的地方，因为铜蛇只能医治人肉体的病。 Ular tembaga itu hanya khusus bisa menyembuhkan racun daripada ular tedung yang memagut bangsa Israel. 铜蛇只能把以色列人所从蛇里得着的毒，替以色列人解毒。 Tidak lebih dari itu, saudara. 没有一件事情他能做到的，除了解毒。 Bahkan penyakit-penyakit lain pun ular tembaga tidak bisa menyembuhkan. 所以如果有别的病，这个铜蛇不能医治。 Nah, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, yaitu anak manusia, dia akan beroleh hidup yang kekal. 所以主耶稣就说，每一个相信他的人，就是相信人子的，他要必得永生。 Maka saudara lihat anak manusia yang ditinggikan ini jauh lebih berkuasa daripada ular tembaga yang juga 所以如果 ditinggikan. 我们看人子被高举，他比铜蛇更有权柄。 Justru Tuhan Yesus tidak berorientasi kepada menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani, tetapi dia ditinggikan untuk membereskan penyakit rohani manusia, yaitu dosa. 那么主耶稣被钉在这世界上被高举，不是单单要医治人身体的病，但是要拯救每一个世界上的罪人。 Saudara-saudara, apa sih yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada Nikodemus? Kok dia membandingkan diri dengan ular tembaga? 弟兄姊妹们，耶稣告诉尼哥底母关于铜蛇的事情，目的是什么？ Saudara, pada waktu membaca Yohanes pasal 3, saudara mesti ingat, Yohanes memberitahu kepada kita, Nikodemus ini seorang Farisi. 当我们看约翰福音第3章的时候，我们就知道这个尼哥底母是一个法利赛人。 Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu prinsip-prinsip yang Nikodemus sendiri tidak pernah pikirkan, sesuatu yang asing di dalam pikiran dia tentang keselamatan. 主耶稣要教导尼哥底母一些原则，是尼哥底母完全不明白并且没有听过的原则。 Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada Nikodemus, bukan saja manusia itu perlu dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Ini ayat 3 sampai ayat yang ke-8, saudara. 在第3到第8节，主耶稣教导人不但是应该要得着拯救，并且要受圣灵的圣灵要进入他的心。 Tetapi melalui dia mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan, Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu yang lebih penting kepada Nikodemus. 那么尼哥底母教导关于人子要被高举，因为主耶稣要教导一个非常重要的真理给尼哥底母。 Bahwa manusia berdosa itu perlu seorang pengantara, mediator kepada Allah. 那么一个人他犯罪需要一个中保跟上帝会合。 Dan mediator itu sendiri dia katakan adalah anak manusia, dirinya sendiri harus mengalami kematian untuk menggantikan orang berdosa. 中保就是他自己，他是耶稣基督，他成为中保，但是他应该要死来代替犯罪恶的人。 Inilah yang disebut dengan penal substitution, hukuman pengganti
yang harus diterima oleh anak manusia. 这就是说，他代替别人的罪。 Dan Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, barang siapa yang percaya kepada dia, kepada anak manusia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. 主耶稣告诉尼哥底母，每一个信他的人都得着永生。 Berarti Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada Nikodemus, manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. 那么主耶稣有教导尼哥底母说，一个人得着拯救，不是因为他有好的性格，或者他做了很多善行。 Saudara, di dalam konsepnya orang Farisi itu tidak mengenal konsep mediator, pengantara. 法利赛人他的观点没有中保这一件事情。 Orang Farisi selalu menganggap diri orang yang saleh, yang cukup dekat dengan Tuhan sehingga tidak perlu pengantara atau mediator. 法利赛人常常觉得他是一个非常圣洁的人，他不需要有中保，他能够直接跟神有关系。 Maka Tuhan Yesus mengajarkan di dalam pembicaraan itu bahwa seorang berdosa membutuhkan pengantara yang harus mati bagi dia. 所以主耶稣所教导的一个罪人，需要有中保来接近神，所以他要死在十字架上拯救罪人。 Orang Farisi juga berpikiran manusia bisa diselamatkan dan memperoleh hidup kekal melalui ketaatan kepada hukum Taurat, yaitu perbuatan baik mereka. 那么法利赛人常常就觉得他能够得着救恩，如果他能够保守每一个律法。 Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada Nikodemus, tidak, manusia hanya bisa memperoleh hidup kekal kalau dia percaya kepada anak manusia yang ditinggikan, yang mati di atas kayu salib. 但是主耶稣教导告诉尼哥底母，人不能照着律法得着拯救，他应该要相信耶稣，他要才能够得着永生。 Saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 14 dan 15 ini tidak kalah pentingnya dengan Yohanes 3 ayat 16, saudara. 约翰福音3章45节这两节经文，也是跟3章16节同样的重要。 Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus ini berbicara tentang hakikat keselamatan dan hidup yang kekal itu. 那么主耶稣教导尼哥底母，就是关于跟救恩有关系的事情。 Tanpa anak manusia itu ditinggikan di atas kayu salib, tidak mungkin ada hidup yang kekal dan keselamatan. 人子不被高举，就不可能有救恩。 Saudara-saudara, kita harus mengatakan ya bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus ini menjadi satu berita yang sekarang tidak populer lagi di dalam kekristenan zaman ini, saudara. 就是关于这个主耶稣说这个关于这个道理，现在这个时代已经没有作用。 Tidak banyak lagi orang Kristen mengenal Yesus sebagai anak manusia ditinggikan di atas kayu salib, mati menebus dosa 现 manusia. 在很少的人就知道主耶稣是上帝的儿子，为我们牺牲，为我们被钉在十字架上，拯救我们罪人。 Banyak orang Kristen hanya ke gereja dan menganggap kekristenan itu sebagai agama di dalam kehidupan 那 mereka. 么很多基督徒来到教会，是因为觉得教会是一个宗教，他们应该来到教会。 Dan tidak lagi mengerti sesuatu yang hakikat tentang berita Injil yang sesungguhnya. 他们完全不明白最重要的信息。 Kita lebih suka mendengar Yesus yang menyembuhkan, yang memberikan kemakmuran, keberhasilan dalam hidup manusia. 我们只喜欢，如果耶稣能够医治我们的病，主耶稣能够使我们大家有快乐的人生。 Gereja juga sekarang sudah begitu jarang memberitakan Kristus yang mati di atas kayu salib. 现在的教会也很少传关于主耶稣被钉在十字架上，为了要拯救我们每一个人。 Itulah sebabnya saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus ini sesuatu yang sangat penting sekali. 所以主耶稣告诉尼哥底母这件事情是非常的重要。 Maka memasuki akan momen-momen Minggu Sengsara Tuhan Yesus, ayat ini sesuatu yang sangat relevan untuk kita renungkan. 当我们要进入这个主耶稣的受难，这个信息是非常的重要。 Jikalau anak manusia tidak ditinggikan di atas kayu salib, kita akan binasa selama-lamanya. 如果主耶稣不被高举，不被钉在十字架上救赎我们，那么我们要永远灭亡。 Maka saudara, bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini di dalam momen Paskah tahun ini? 所以弟兄姊妹们，如果我们听了这个话，我们的反应是什么？为了要迎接主耶稣的受难。 Kristus sekarang sudah tidak disalib untuk kedua kalinya, saudara. 主耶稣不可能第二次再被钉在十字架上， Tapi Kristus tetap harus ditinggikan di dalam hidup
orang percaya. 但是主耶稣仍然要被告知我们每一个信主的人。 Bagaimana anak manusia itu sekarang ditinggikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bergereja. 如果我们在如何在我们每一天的生活当中，在我们的教会把主耶稣告知。 Kita selalu nyanyi di Old Rugged Cross, yaitu salib yang tua yang kumuliakan itu. 我们常常唱关于古旧的设架。 Saudara-saudara, Kristus ditinggikan di dalam hidup kita melalui kita memancarkan kemuliaan Kristus di dalam hidup kita 主耶 masing-masing. 稣被告知，借着我们，就是我们如何表彰主耶稣的荣耀，在我们的每天生活当中。 Salib itu sudah tidak ada lagi, saudara, di Bukit 十字架 Golgota. 已经在世界上已经被铲除， Tetapi kita tetap dipanggil untuk meninggikan anak manusia itu di dalam hidup kita. 但是神仍然呼喊我们，让我们高举主耶稣。 Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk meninggikan anak manusia melalui pemberitaan firman dan di dalam memberikan kabar baik kepada dunia ini. 神呼救每一个教会，是要为了告祭神，为了荣耀主的名，让主的名在整个世界被告祭。 Tidak ada cara lain, saudara, meninggikan anak manusia itu bukan bicara tentang keberhasilan hidup kita. 没有别的方法，不是我们说高祭耶稣，其实就是说，因为我们的生活成功， Bukan memamerkan akan keberhasilan, kesuksesan kita di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. 不是 Bukan. 不是说因为我们是一个基督徒，我们的生活非常的顺利，非常的成功，不是。 Tetapi bagaimana Kristus yang pernah ditinggikan di atas kayu salib itu sekarang harus didengarkan, diberitakan kepada dunia yang membutuhkan keselamatan. 但是就是主耶稣被告祭、被钉在十字架上，这个信息如何我们传给每一个世界上的人？ Saudara, itulah panggilan kita sekarang di dalam zaman ini. 这就是这个时代上帝呼叫我们每一个人。 Di dalam masa pandemi ini banyak orang yang berputus asa dan frustrasi, saudara. 在这个疫情里面的时候，很多人非常的失望、绝望，他们的生活没有 Banyak 希 orang 望。 lagi tidak berpengharapan di dalam zaman yang begitu 他们 susah 觉 ini. 得在这个时代当中，他们已经没有希望。 Maka kita harus belajar untuk meninggikan anak manusia, memberitakan Kristus yang pernah mati bagi mereka. 但是我们要学习告祭我们的主耶稣，把主的话、把主的福音传给每一个世界上的人。 Saudara, biarlah rahasia tentang keselamatan ini boleh kita pegang di dalam hidup kita sebagai orang percaya. 让这个十字架，这个我们这个的拯救的奥秘，我们传给每一个人。 Berita salib itu tetap menjadi fokus utama di dalam hidup kita dan di dalam kehidupan bergereja kita. 十字架的福音是一个最重要的信息，在我们教会的生活里面， Bukan Kristus yang lainnya, 不是别的基督， tapi Kristus yang pernah mati dan bangkit dari kematian. 但是一个基督就是曾经为我们被钉在十字架上，死救赎我们， Yang menebus dan menggantikan kita orang yang berdosa. 他拯救我们，代替我们这些罪人。 Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh mempersiapkan hati kita masuk ke dalam Paskah di dalam bulan depan. 让今天早上主的话能够预备我们自己进入受难节。 Mari kita masuk di dalam 我们祷告， Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali akan karya Tuhan yang luar biasa. 主啊，今天主再次提醒我们，主在十字架上就是我们的工作。 Jikalau anak manusia tidak ditinggikan di atas kayu salib, kami pasti terhilang dari hadapan Tuhan. 如果如果人子不被告祭，那么我们每一个人都能够被抛 Tapi 弃。 kami bersyukur Tuhan Yesus sudah merelakan dirinya untuk mengalami satu penderitaan yang luar biasa bagi kami. 我们感谢主，因为主甘愿为我们每一个人舍命，为我们受苦。 Supaya melalui kematiannya kami diperdamaikan dengan Allah di surga. 借着主耶稣的死，我们再一次恢复一生和好。 Melalui seluruh penderitaan dan kehinaannya, kami dimuliakan bersama dengan Kristus. 借着主的受苦、主的受辱，让我们每一个人得着祝福。 Tuhan, biarlah salib-Mu menjadi fokus utama di dalam hidup kami. 主啊，让我们的生活里面常常以十字架为重要， Menjadi pusat pemikiran kami. 让我们每一天所思想的关于主的救 Menjadi 赎， pusat
pemberitaan kami. 并且我们成为我们传福音的一个重点。 Berikan kepada kami keberanian Tuhan untuk memberitakan anak manusia yang disalib kepada dunia ini. 给我们胆量，我们把主的福音传给世界， Supaya mereka pun boleh menikmati keselamatan di dalam Kristus. 让我们每一个人都能够享受主在主里面的喜乐。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 靠耶稣圣名祈求， Amin. 阿门。